Lebih banyak agensi dan badan berkanun digalak menjalin kerjasama dengan syarikat penyedia latihan dan kursus berkaitan TVET di negeri ini. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, inisiatif itu mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program dan bengkel kerjaya sesuai dengan keperluan industri. Di Tuaran 15 belia ditaja penuh Yayasan Bank Rakyat untuk mengikuti kursus kemahiran kerjaya industri minyak dan gas di Pusat Latihan ESTC Academy. Kursus ini adalah sesuatu yang berjaya kerana anak-anak muda ini nanti mempunyai kerjaya dan sudah tentu ada pendapatan yang besar dan sekaligus boleh memadamkan ataupun boleh membantu memadamkan insiden kemiskinan yang kita sedang hadapi di Sabah. Sementara itu, Pengerusi Pusat Latihan ESTC Academy Datuk Seri Wilfred Bumburing memberitahu sejak ditubuhkan pada 2015, pusat latihan ini telah melatih lebih 6,000 belia dan berjaya mendapat pekerjaan dalam bidang minyak dan gas di Sabah. Kebanyakannya ada yang sudah bekerja pun mendapat lesen baru dan ada yang baru masuk. Jadi tadi saya terangkan dari mana umpamanya 30 orang kita membantu mendapat pekerjaan 25 orang. Ya, ini bukan tugas kita ya, tapi kita bantu. Kenapa tidak 30 orang? Sebab 5 orang itu dia pilih untuk dapat kerja sendiri. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan dan juga Yayasan Bank Rakyat atas tajaan kepada kami sepanjang kami berada di sini. Sebab kalau di luar, ini program sangat-sangatlah mahal bagi kami yang B40. Dapat mengikuti seminar khusus yang sangat berbeda. Salah satunya scaffolding yang sangat susah pada kami dan boset di Sarawak selama 5 hari berturut-turut tanpa rehat. Terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat sebab sudah memberi dana kepada program ini, dan harapan saya selepas selesai program ini kami dapat peluang pekerjaan. Mereka ditemui RTM selepas majlis perasmian penutupan kursus kemahiran kerjaya dalam industri minyak dan gas. Festival Keamatan mampu memacu pergerakan ekonomi negara menerusi pelancongan dan budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, festival tahunan berkenaan semakin dikenali di peringkat antarabangsa, tidak hanya dalam kalangan masyarakat domestik. Justeru selain mempromosikan budaya masyarakat KDMR, Festival Keamatan juga memberi peluang kepada para peniaga untuk menjual produk dan kraf tangan tempatan yang bermotifkan masyarakat KDMR. So this is the biggest festival di Sabah dan dia kini sudah menjadi national festival lah. Dia akan membantu dari segi pergerakan ekonomi. Pelancongan sudah tentu, mereka-mereka yang mempromosikan barangan-barangan mereka, produk-produk mereka, juga bukan saja pelabur, peniaga yang besar tetapi yang kecil-kecil di kampung-kampung, di mukim-mukim dan sebagainya. Datuk Jeffrey yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa Aman dan Toh Puan Faridah Tusin menyempurnakan majlis perasmian penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dijangka hadir merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada 30 Mei. Usaha Taman-Taman Sabah menanam 12,000 pecahan karang di 5 lokasi tapak pemulihan dalam Taman Tun Mustafah TTM mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Program Largest Coral Fragment Event sepenuh ulang tahun pewartaan TTM ke-9 itu dijayakan lebih 500 peserta. TTM sebagai agensi peneraju program bekerjasama dengan WWF Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Komuniti Kampung, Agensi Keselamatan, Sukarelawan dan Swasta.
ketika ditemui pemberita di Kudat. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, kerjasama ini sekaligus memperkukuh jaringan pemeliharaan yang inklusif dan efektif. This is a wonderful project for the people, for the local as well as for the state and national, because it put us in the book of record and bring us upgraded our name in the international arena. Jelasnya, sebahagian besar projek ini telah dapat direalisasikan hasil sumbangan dana tanggungjawab sosial korporat CSR daripada pelbagai pihak termasuk sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Sementara itu, Pengarah Taman Sabah, Dr. Maklarin Lakim berkata, TTM berpotensi besar bukan sekadar kawasan perlindungan marin, malah platform latihan, penyelidikan dan penglibatan komuniti secara langsung ke arah pemeliharaan mampan. Satu rekod di peringkat kebangsaan apabila kita berhasil menanam sejumlah 12,000 fragmen ataupun pecahan terumbu karang yang ditanam di perairan yang telah musnah akibat aktiviti manusia khususnya perkapalan. Kita mau mengembalikan habitat yang sebelum ini rosak. Jadi kita mau mengembalikan habitat ini supaya untuk satu ialah untuk marine, satu juga ialah untuk pelancongan lah tempatan. Kebaikan dia satu ialah kita dapat continue untuk melindungi kita punya khazanah marine lah kan. Melalui usaha ini kita mau terus Taman Sabah bekerjasama dengan komuniti pesisiran pantai dan menambahkan banyak program-program untuk komuniti. Taman Tun Mustapa merupakan taman marin pelbagai guna terbesar di Malaysia dan antara yang terluas di rantau ini dengan keluasan lebih 898,000 hektar laut dan pesisir pantai. Platform media sosial Masjid Manjun Fans mampu menjadi wadah interaktif untuk masyarakat menyuarakan sebarang isu dan menyumbang idea-idea pembangunan. Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Panglima Masjid Manjun berharap masyarakat memanfaatkan platform digital berkenaan untuk menyemai semangat kebersamaan selain menggalak mereka terlibat secara aktif dalam program pembangunan negeri. Datuk Masidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Keranaan berkata, ramai anak jati ranau kini tinggal di Kota Kinabalu dan bandar-bandar lain, namun mereka tetap prihatin terhadap pembangunan kampung halaman masing-masing. Forum ini mudah-mudahan akan menjadi forum untuk bertukar fikiran. Mereka dapat mengetahui perkembangan semasa yang kita akan masukkan dalam forum ini, dan dalam masa yang sama kita juga ada kesempatan untuk mendengar luahan, komplain dan juga isu-isu yang barangkali kita terlepas pandang sebagai seorang wakil rakyat lah. Beliau ditemui media dalam majlis ramah mesra sempena Hari Raya dan Pesta Keamatan serta pelancaran Masjid Manjun Fans di Kota Kinabalu. Seramai 376 bakal jemaah haji berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sejak Sabtu hingga semalam. Pengarah Lembaga Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib berkata, setakat ini operasi perlepasan berjalan lancar. Jemaah haji, ibu bapa mereka ataupun pasangan mereka ataupun saudara mereka di Raya Hotel, dan bila sampai di sini semuanya hanya tinggal penerbangan saja. Semuanya berlaku di Raya Hotel. Daripada proses terimaan bagasi, boarding pass, immigration, timah barang, dan semuanya berlaku di Raya Hotel. Susah mau diluahkan, pasal terharu. 16 tahun kita tunggu. Sewaktu tawaran tu pertama saya tidak dipanggil. Pada ujung puasa tu dia panggil dan saya bagi tahu isteri setuju. Apa-apa go. Alhamdulillah. Dapat restu apa mentua, alhamdulillah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah teruja. Mereka ditemui RTM dalam program pelepasan kumpulan keempat melibatkan 142 jemaah haji Sabah. Seramai 444 jemaah haji Sabah bakal berlepas ke Tanah Suci hari ini melibatkan 2 penerbangan iaitu pada 6.40 pagi tadi dan 2.40 petang ini. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bumawain dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.